penyampaian terima kasih pada Tuan Pengetua atas kesediaan meresmikan majlis dan juga menyampaikan sumbangan masyarakat sebentar lagi. Majlis kali ini mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Fauzan bin Hassan, penolong tangan pentadbiran, untuk menyampaikan terima kasih dan tangan buat Tuan Pengetua. Silakan. Terima kasih ucapkan kepada Encik Fauzan di atas kesediaan menyampaikan terima kasih. Bunga mawar cantik berseri diberi curangan di bawah kepekan persembahan tilawah nama diberi. Mari bersama-sama kita saksikan sebagai halwa bertinga yang mufahnya mendengar. Mari sama-sama kita mendengar sambil bertadabbur ayat-ayat yang akan dibacakan oleh Anda Muhammad Aqibullah bin Syamsuddin dari kelas 4L3. Silakan. قال
Yang kalian bacaan tilawah masjid tadi
Para hadirin yang dihormati sekalian, jika kita lihat pada ayat ke-30, Raja boleh bertenang silap. Jika kita lihat pada ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka berkata, mengapa ya Allah kau nak menjadikan khalifah di muka bumi ini di kalangan orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau yang menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalau kita lihat anak-anak, ini adalah ayat yang popular dalam Al-Quran dan banyak perbincangan tentang ayat ini dan banyak juga salah faham dalam kalangan kita. Dalam ayat ini dan juga rentetan ayat-ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak kita tahu tentang sejarah kita, asal silsilah kita, kedudukan dan juga kelebihan yang ada pada kita sebagai manusia ciptaannya. Dan ayat ini juga sebenarnya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia telah memberi darjat yang tinggi kepada kita. Tetapi kalau kita tidak laksanakan tugas kita seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh jatuhkan kedudukan kita bila-bila masa sahaja. Kalau kita tidak beringat dan berjaga-jaga, kita boleh ditewaskan oleh orang yang lebih rendah daripada darjat kita sebenarnya. Okey, kita teruskan lagi dengan acara yang seterusnya, memandangkan masa lagi ada lebih kurang 1 jam ke? Masa ada lebih kurang lagi setengah jam Okey, nanti kita teruskan lagi dengan mempersilakan Muhammad Adam Hakimi bin Muhammad Nasharuddin dari kelas 4KL2 untuk menyampaikan mimbar dai. Dipersilakan. Sehari berpuasa terasa sungguhnya ada. Waktu berjalan lalu tidak sabar untuk menunggu. Nenek selalu berpesan jangan mengikut nafsu. Jangan kita ikutkan hidup beramai hantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tasbih ringkas yang bertajuk berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu maksud puasa? Puasa adalah sebuah istilah bermaksud menahan diri daripada makan, minum, melakukan perkara-perkara yang berbadan puasa dari terbitnya matahari hingga tenggelam matahari. Pernah tak terlintas dalam akal pikiran tuan-tuan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa? Saya terangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, seperti mana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Yakni tujuan berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pula maksud takwa? Kata Imam Nawawi, takwa bermaksud menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Seterusnya, saya ingin berkongsi sedikit amalan di bulan Ramadan. Pertama, kita sedang hidupkan Ramadan solat tarawih. Solat tarawih dan solat apa yang limited. Sebab apa saya kata limited? Solat tarawih tidak ada dalam bulan Haram. Solat tarawih tidak ada dalam bulan Safar. Solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan meninggalkan kita, marilah kita sama-sama merebut solat tarawih. Kedua, kita mestilah sentiasa bersedekah, kerana amal bersedekah dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita mestilah saling memohon kemaafan kepada orang lain. Jikalau kita ada tersilap salah kepada ibu bapa kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, jikalau salah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kita mestilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita lupa akan nikmat itu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani mawhubun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal farah." Dua nikmat seru yang paling manusia. Pertama, menjamin kesihatan. Yang mana kesihatan tuan-tuan dan ini paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa kesihatan, adakah kita kita mampu berpuasa pada hari ini? Tanpa kesihatan, adakah kita mampu berdiri pada hari ini? Jadi sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kesihatan yang baik kepada kita, manfaatkanlah kesihatan itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Akhir kata daripada saya, manis-manis buah rumah enak dimakan ketika berbuka. Puasa itu tambah agama, berani takwa, menuju ke surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Nada Muhammad Anak Hakimi bin Muhammad Nasruddin. Beri tepukan yang gemuruh sekiranya. Siapa nak volunteer? Saya buka ruang untuk volunteer tazkirah ringkas. Ada tak siapa nak cabar sautan ni? Ada? Bila sampai 3, 1, 2, 3. Oh ada, Amai. Okey, tak ada. Okey, memandangkan masih lagi ada waktu yang berbaki yang diberi buat saya, dengan ini kita tutup dengan majlis dengan pemetaan hadis 40 Imam Nawawi yang kita dah laksanakan daripada tahun lepas. Cuma bulan puasa saja kita stop sekejap memberi ruang kepada aktiviti Ihya Ramadan. Jadi sempena dengan majlis Ihya Ramadan hari ini, kita masuk kepada pemetaan hadis 40 Imam Nawawi. Dengan ini saya mempersilakan anda Muhammad Iman Mirza bin Muhammad Syahrul Izwan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin saya menjelaskan mengenai hadis 22 daripada hadis 40 Imam Nawawi yang bertajuk syarat asas masuk syurga. Hadis ke-22 ini. An Abi Abdillah
عن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال وأنت مقتدا بالله. Terjemahan daripada hadis ini daripada Sayyidina Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apa pandangan Tuhan sekiranya aku mengerjakan salat fardu, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan perkara yang halal serta meninggalkan perkara yang haram, dan aku tidak melakukan lebih daripada itu, adakah aku akan masuk syurga? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud kata-kata adalah aku menghalalkan perkara yang haram adalah aku menjauhinya. Maksud aku menghalalkan perkara yang halal adalah aku melakukan di samping yang halal. Pelajaran yang dapat kita dapatkan dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan amalan yang melakukan seseorang terjadi di syurga. Amalan tersebut adalah mendirikan salat fardu, berpuasa pada bulan Ramadan serta melaksanakan kesunahan dan mengerjakan Allah. Syurga merupakan tempat tinggal yang disediakan oleh Allah SWT sebagai balasan untuk hamba yang soleh. Kehidupan dalam syurga merupakan kehidupan yang hakiki. Syurga merupakan kedua dunia, iaitu nikmat kemuliaan dan agama. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 70. Wa'adallahu al-mu'minat wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa fawzul 'azim. Terjemahan daripada ayat ini adalah Allah menjadikan orang yang beriman lelaki